Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada semua rakan media yang hadir pada petang ini. Bersama-sama saya petang ini ialah Yang Berhormat Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Tuan Chan Fong Hin, Timbalan Ketua Setiausaha KPKM Datuk Badrul Hisham Muhammad, Setiausaha Bahagian Pembangunan Industri Padi PKPM merangkap Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Datuk Azman Mahmud, Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Bahagian Penguatkuasa KPDN yang berusaha Tuan Samsul Nizam bin Khalil, Ketua Penolong Pengarah I5 Bukit Aman yang berusaha SAC Datin Seri Datuk Zalina, Ketua Pengarah Makis yang berusaha Tuan Samsul Akbar bin Sulaiman. Kerajaan Perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Amat Peka serta prihatin terhadap keluh kesah rakyat ikuran kenaikan harga beras putih import. Ekoran kenaikan harga beras global. Fenomena kenaikan harga beras ini bukan hanya berlaku di Malaysia, malah turut melibatkan negara serantau. Harga runcit beras bagi negara-negara ASEAN, saya contohkan di sini, Malaysia RM2.60 sekilo beras tempatan, Thailand RM3.40, Filipina RM3.70, Vietnam RM3.50, Indonesia RM3.90, Laos RM5.50, Kemboja RM4.50, Brunei RM6, Singapura RM4.50. Oleh itu, beras tempatan di ASEAN ini yang paling murah ialah Malaysia, RM2.60 sekilo. Sehingga kini sebanyak 19 negara telah membataskan ekspor ke negara luar untuk memberi keutamaan kepada rakyat sendiri. Sebagai contoh, negara India telah mengenakan sekatan ekspor beras mulai Julai 2023 dan telah memberi kesan kepada kenaikan harga beras putih global. Pelbagai langkah intervensi telah dilaksanakan oleh kementerian sebelum ini yang bukan sahaja melibatkan elemen penguatkuasaan tetapi juga menganjurkan beberapa sesi libat urus untuk mendapatkan input daripada semua pihak berkepentingan dalam industri padi dan beras. Pada 20 September 2023, saya telah melancarkan program khas beras putih tempatan. Setakat semalam lebih 600,000 kampit beras putih tempatan 10 kg telah diedarkan di seluruh Semenanjung melalui beberapa pasaraya, Fama dan LPP. Manakala hari ini hasil pertemuan saya bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah intervensi tambahan seperti berikut. Pertama, Fama telah diarahkan untuk meningkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan luar bandar termasuk ke kedai-kedai runcit. Oleh kerana margin jualan beras putih tempatan hanya 50 sen bagi kampit 10 gram, maka kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kepada pihak Fama. Kedua, dalam konteks Sabah dan Sarawak,
kerajaan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak RM950 per metrik tan beras putih import mulai 5 Oktober 2023. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import di kedua-dua negeri ini akan menjadi RM31 bagi kampit 10 gram. Langkah ini diambil 10 kilogram. Langkah ini diambil memandangkan pengeluaran beras putih tempatan di Sabah dan Sarawak adalah terlalu terhad. Ketiga, semua perolehan pembekalan beras putih di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import, di mana pembekal-pembekal boleh mendapatkan bekalan pada harga borong, iaitu RM3,200 harga pintu gudang, dan ianya tertakluk kepada syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, hari ini juga kerajaan akan melancarkan ops bersepadu beras putih tempatan yang melibatkan Badan Kawal Selia Padi dan Beras KPKM, Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Polis di Raja Malaysia, Jabatan Kastam di Raja Malaysia, dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Ops bersatu ini akan diketuai oleh Tuan Chan Fong Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Melalui ops bersatu ini, kita akan membuat pemeriksaan menyeluruh ke atas rantaian industri, termasuk semua kilang-kilang besar dan stor-stor pemborong beras mulai esok. Sampel beras juga akan diambil di semua kilang beras, di gudang-gudang pemborong dan juga di pasaraya untuk dibuat analisis kimia. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pihak kerajaan akan mengambil tindakan yang tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati menukar kampit atau mencampurkan beras putih tempatan dengan beras putih import atau menyorokkan beras putih tempatan. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan orang ramai sekali lagi supaya bertenang dan membeli beras mengikut keperluan dan kemampuan masing-masing. Jangan ada panic buying. Beli seperti biasa, ikut keperluan keluarga masing-masing. Terima kasih. Ada apa-apa persoalan? Ada kemungkinan tak bilangan jumlah kuantiti beras tempatan ini kekurangan sebab pengilang tak nak keluarkan sebab keuntungan, margin keuntungan terlalu rendah, sebab harga lantai RM2,100 untuk satu tan metrik, tapi sekarang pihak pemerintah sendiri dah bagi harga RM800 kebagi dengan margin keuntungan 50% untuk kilo. So adakah kemungkinan itu punca bekalan kekurangan atau macam? Punca bekalan bukan kekurangan. Pembeli memindahkan pembelian mereka daripada beras import kepada beras tempatan. Kerana beras import naik mendadak, maka mereka mencari beras tempatan. Maka beras tempatan terpaksa dikeluarkan dengan begitu cepat untuk memenuhi pembeli-pembeli. Secara umumnya keadaan beras cukup, cuma perpindahan daripada beli harga beras import ke membeli beras tempatan yang harganya lebih murah. Artinya rakyat mencari beras harga yang lebih murah. Soal berlaku kekurangan disebabkan masalah tertentu, saya minta Datuk Azman memberi sedikit penjelasan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang soalan yang dibangkitkan bergantung kepada pembelian oleh industri lah. Industri dibenarkan untuk membeli padi dalam 1,200 per metrik tan. Itu kos yang industri terpaksa tanggung. Dan baru-baru ni ada lonjakan ni harga padi daripada 1,200 pada 1,700. Maka dengan itu harga beras tempatan kekal dengan RM2.60. Cuma apa yang ditanya tadi adalah
adakah mereka tidak dapat keuntungan? Sebenarnya mereka ada keuntungan, cuma sedikitlah keuntungan yang ada. Maknanya tak ada isu kaitan tentang beras tempatan ini disorok atau dikeluarkan, because dalam Akta Padi dan Beras, sesiapa kilang ataupun pemborong atau peruncit yang menyorok beras, kita boleh dakwa di bawah Akta Padi dan Beras, Akta 522. Okey, ada lagi soalan? Datuk, can I just confirm, because tadi kata kita that sebenarnya tak ada kekurangan padi kan, beras, but sebab pemindahan dari malted rice to local rice. So maksudnya dalam for local rice, is there a shortage? I mean overall must cukup because of tapi because of this shift, so local rice ni cukup ke tak cukup? I'm just trying to get a clear picture. Bila berlaku pembelian segera, misalnya orang di Klang Valley, selalunya mereka suka membeli beras import kerana harganya tak banyak berbeza dengan local rice. Tetapi sekarang bila anjakan tu jauh, naik sampai RM37, RM38, mereka berubah kepada local rice. Local rice itu ada, seperti yang diterang oleh ada supermarket yang menerangkan, kadang-kadang local rice ni diberi pulangkan balik kerana orang kurang membeli. Tapi sekarang local rice menjadi idaman awal sebab harga. Itu yang sebenarnya jumlah beras berada di Malaysia ni tidak kurang, cuma harga beras import itu naik mendadak. Ini yang kita cuba membuat intervensi pada hari ini. Datuk Sri, ada apa-apa update tentang G2G discussion dengan India mengenai beras? Datuk Seri Perdana Menteri telah menghubungi sendiri dengan Perdana Menteri India Modi, dan oleh kerana suasana di negara mereka sekarang terlibat dalam pilihan raya di 6 negeri dan masalah mereka dengan Kanada dan sebagainya, maka mereka sekarang ini mengatakan eloklah perbincangan hanya melalui duta, dan duta India telah datang ke pejabat kementerian dan berbincang dengan saya. Segala permintaan kita akan dijawab pada minggu ini. Di hubungan kita G2G dengan India begitu baik sekali. InsyaAllah kita akan dapat result yang baik pada minggu ini. Minggu ini hari apa, Datuk Sri? Hari apa tu minggu ini? Minggu ini dia tak sebut hari apa. Datuk Sri, Persatuan Pemborong kata instead of dia kilang, dia spekkan beras putih tempatan, dia lebih gemar kepada beras lain sebab keuntungan itu lebih besar. So adakah ini sebenarnya ada punca, dan soalan kedua, harga lantai untuk beras itu dapat menaikkan tempat lantai. So adakah ini sebenarnya tindakan pemborong untuk mendesak kerajaan menaikkan harga lantai beras? Memang pihak peniaga pengilang mendesak supaya berlaku kenaikan harga, kerana kita tahu harga RM2.60 ini harga tahun 2008. Tetapi pihak kerajaan akan mengkaji dari masa ke semasa tentang keperluan semua pihak. Soal berlaku pertukaran kampit dan sebagainya, kita minta Datuk Azman memberi penjelasan. Berkaitan dengan tentang penguatkuasaan lah. Mana bermula pada besok, YB Timbalan Menteri akan kita akan mesyuarat dulu, kita akan bincangkan TOR, dan kita akan minta kerjasama semua agensi yang terlibat tadi, dan kita akan buat pemeriksaan di semua peringkat pengedaran dan juga di peringkat kilang lah. Itu yang kita janji pada hari ini, dan kita akan komited tentang apa yang kita janji pada semua orang lah. Okey. Ada lagi? Ada? Tak ada. Saya ucap terima kasih kepada semua. Harap semua teman media membantu pihak pemerintah, kerajaan dan semua rakyat bekerjasama soal food security ini. Ini masalah kita semua. So this ASEAN meeting yang untuk minggu ni, macam if beras and rice security, is this ada tak? So tentu kita akan timbulkan. Ini perkara yang penting sebab ASEAN di antara negara pengeluar beras seperti Thailand, Vietnam. Malaysia ada tak looking to buy rice from other ASEAN countries like Thailand or? Kita beli, minta. Memang kita membeli negara sumber sekarang ni. Benar lah kan? Benar, wakil benar. Untuk memiliki risiko pemilihan, negara kita memang membeli daripada pelbagai negara. Thailand, Vietnam, Cambodia, Burma, itu part of kita punya network. On top of that,
in the southern part of India ni kan, negara seperti India and Pakistan are also major supply to Malaysia. Like just at this juncture, India because of the imposed export ban, but masa ni kita belum dapat lah. Tapi as is now, supply to Malaysia tu continue lah as normal. But India is a main supplier, right? India is the main supplier. Tapi disebabkan kita punya multi sourcing, Malaysia langsung tak boleh just buat waktu ini. Tapi disebabkan langkah India, itu mempengaruhi kenaikan harga dunia lah. Tapi dari segi untuk mendapatkan sumber, Malaysia sebagai sebuah negara, kita tidak ada masalah langsung untuk mendapatkan bekalan dari negara-negara lain. Okay ya, baik. Thank you, Thank you. Baik.